Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan melihat sambungan untuk muka surat 6. Ya, muka surat 6 buku teks kita masih lagi kata nama am dan penjodoh bilangan. Baik. Tapi hari ini kita akan melihat bahagian kedua. Bahagian pertama kita sudah selesaikan, iaitu melihat kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang betul. Jadi pada hari ini kita akan bercerita. Tapi kita akan bercerita ni dengan cara kita membaca dengan intonasi yang betul dan kita akan menulis, ya, menulis bersama-sama. Sebelum itu, nilai murni untuk muka surat 6 ialah menghargai masa, 珍惜时间, menghargai masa. Kita seharusnya menghargai masa dengan melakukan aktiviti yang berfaedah。你知道什么叫做有好处的活动，对我们带来对我们有益的活动。Baik, kita akan bercerita dan juga menulis, ya. Kalau anda masih belum faham untuk penjodoh bilangan dan juga kata nama am, boleh rujuk video sebelum ini, ya. Baik, masih lagi melihat 6 gambar yang diberi. Perenggan pertama sudah diberi, ini perenggan pertama hari itu, ya. Keluarga Islah sering dan sama melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan Lipor Latabayu Baling, Kedah. Encik Zakaria memandu，这边 dot，OK， 所以下一个这个第二段你看我们就跟着课本，kita ikut buku teks mula dari tepi. 第二段呢，perenggan kedua kita akan kosong satu perkataan. Biasakan diri anda kosong juga satu baris untuk menunjukkan anda menulis perenggan yang baharu. 老师建议说，你新的一段你就空一行，除了空一个字之外，空一行这样方便批改的人知道说你正在写新的一段，尤其是你的字体有一点不整齐所以尽量调一下字体整齐端正。Mohon tulis dengan tulisan yang kemas dan dapat dibaca, ya. Kita lihat perenggan yang kedua. Encik Zakaria memandu. Jadi saya sambung dari sini. Sebuah kereta baharu, 新的一辆车 yang berwarna, 这个是 berwarna merah. Kereta baharunya mempunyai sistem pengesanan global GPS. Kalau anda masih ingat, tahun 5, pada akhir tahun 5 kita sudah belajar tentang GPS. 这个能够让我们更快的找到地址ini dapat membolehkan kita mengesan ini yang membantunya mengesan lokasi dengan tepat. Jadi kita tekan saja alamat, GPS itu akan membantu kita, ya. Dalam perjalanan, apa di dalam? Dalam, 在路途中, dalam perjalanan, mereka ternampak beberapa batang pohon yang rendang， 就是在路边看到有几棵的长得茂盛的rendang， 是茂盛的树pohon yang rendang di sepanjang jalan， 就是在路边。Mereka juga melalui sebuah rumah tradisional Melayu yang tersergam indah， 所以他们也是经过一间的马来传统屋，就是很大间的在那边看起来很威风的Baik, ini perenggan pertama dan perenggan yang kedua. Baik, kita lihat untuk perenggan yang ketiga. Ini tadi, ya. Perenggan yang kedua berdasarkan gambar yang diberi. Baik, kita sambung untuk perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga sama juga, kosonglah satu baris dan kosong satu perkataan, ya. Encik Zakaria memandu keretanya dengan berhati-hati， 小心地驾驶他的车 melalui 经过 sebatang jalan yang sunyi， 一条什么比较冷清的一条路早上早早还是没有什么人。Tidak banyak kereta di jalan karena hari masih pagi.
啊，在路上呢，他说不躲车，因为时间还早，hari masih pagi 还早哦。Dia melihat seutas jam tangan yang dipakainya， 他就看他手上的他的手表了哦，jam tangan 手表 yang dipakainya， 他戴的手表啊。Jam menunjukkan pukul 8 pagi， 所以它的时钟呢显示说 menunjukkan 显示 pukul 8 pagi 8点。Jam tangan berwarna perang itu， 所以褐色的手表呢 merupakan hadiah pemberian istrinya， 他妻子送的礼物哦。Untuk mengelakkan rasa bosan， 就是说要避免rasa bosan， boring 了，很闷了，他就Encik Zakaria dan keluarganya berbual-bual， 所以他们就谈天，他的家人谈天 sambil 一边 mendengar beberapa buah lagu yang diputarkan di radio， 所以他们就听 radio 是说这收音机，就车里面的那些收音机所播出的几首歌哦。所以你看老师写这边，老师就跟着他的次序来写哦。这边有1句、2句、3句、4句、5句、6句，我就连续下去啊。你看，头头我是说写他驾车经过一个很近的一条路，那为什么路很近呢？因为还没有那么多车，然后他没有知道怎样说时间还早呢，他就看他的时钟，所以时钟几点呢？8点。那么这时钟谁给的呢？妻子给的。那么还有呢，他们一定是很闷，因为路上没有什么车，然后有可能又很爱睡，所以大家就谈天，一边谈天呢，一边听歌，还有次序的写哦。Anda boleh lihat cara penulisan ini menurut mengikut susunan. Mula-mula saya tulis Encik Zakaria ini memandu. Bagaimana Encik Zakaria memandu? Berhati-hati. Di mana? Jalan yang sunyi. Jadi, mengapa jalan tersebut sunyi? Kerana hari masih pagi. Mengapa hari masih pagi? Jadi, dia pun mesti melihat jam juga. Jadi, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ya. Jadi kita lihat jam tu lagi. Jam tu ialah hadiah daripada istrinya. Jadi sekarang kerana jalan tersebut sunyi, mereka melalui perjalanan yang agak jauh, jadi mereka mesti berasa bosan. Bagaimana cara mereka elakkan rasa bosan? Mereka pun berbual-bual dan mendengar lagu. Dari mana? Dari radio ya. Daripada radio tersebut. Jadi kita boleh lihat susunan ayat ni ialah berdasarkan susunan yang teratur dan tersusun. Jadi macam mana kita boleh teratur dan susun? Anda bayangkan diri anda merupakan salah seorang penumpang ataupun anak Encik Zakaria, ataupun anda bayangkan diri anda merupakan Encik Zakaria， 就想象自己是其中一个的主角哦。Barengan yang seterusnya mereka sampai di lokasi ya, sama juga kosongkan satu perkataan dan satu baris. Keluarga Islah tiba di hutan Lipor Latabayu setelah menempuh sama dengan melalui 2 jam perjalanan. Setelah meletakkan kenderaan, teman Pak Cepak kisah, mereka bergambar di pintu masuk kawasan hutan tersebut. 他们就拍照。当然是拍照的时候看天空。cuaca pada hari itu sungguh cerah. 看蓝天白云kelihatan 天气好 kelihatan beberapa gumpal awan putih nih. Awan putih itu 我们就讲 berarak perlahan 慢慢的移动di ruang langit biru， 在蓝色的天空那边sekawan burung terbang riang， 一群的鸟儿飞得很开朗。di angkasa 在空中。刚才老师已经用这个langit， 所以你可以用 angkasa 一样的意思，天空。seolah-olah menyambut kedatangan keluarga Islah。 这个是抽象的老师讲这群鸟儿飞得很快乐，好像欢迎，仿佛说欢迎这Islah 一家人
Terdapat juga beberapa ekor monyet yang bergayutan di dahan pokok. 就还有几只的猴子呢，在那个什么树枝那边哦。OK， 当然这个是比较完整的，你也可以说写比较简单，比如说keluarga Islah tiba di hutan Latabayu， 写到这里也可以。然后讲 mereka bergambar， 然后你讲 langit biru， 哪一些比较你觉得会的，当然这是比较完整也比较好的写法哦。Seterusnya kita melihat setelah tiba di kawasan perkelahan, Ibu Islah membentangkan， 这个就是老师昨天讲的哈。在前一个 video 老师有讲，这个 sebidang 其实是错的真正来讲呢，我们应该用什么呢？这边这个是错的哈。等一下，老师把这个擦掉。这是错的，真正我们可以写什么呢？真正是还记得吗？有人记得吗？Tika Mengkuang penjodoh bilangan 是对，sehelai。你看回去老师给你的影片哦，sehelai，因为上找字典里面找出来的，跟上网的字典 dalam buku kamus kita diberi sehelai ya。Setelah tiba di kawasan perkelahan, Ibu Islah membentangkan cepu sehelai tikar mengkuang. Kemudian dia pun menghidangkan makanan dan minuman yang dibawa dari rumah istimewa untuk mereka sekeluarga. 这个还没有写好哦，老师发现这是连着去刚才的段落哦，所以我们就讲。图片里面有的，我们就一个一个把它列出来。Kita akan senaraikan semua benda dalam gambar. Dia meletakkan beberapa potong kek. Ini beberapa potong kek. Sepinggan ayam, 这边 ayam goreng, sesikat pisang. 你还记得吗？除了 sesikat， 我们还可以写 sesisir pisang. Seikat buah rambutan dan sekukus buah langsat di atas tikar tersebut. Dia juga membancok secak air sirap. Setelah itu, dia memasukkan beberapa ketol ais ke dalam jug tersebut. 一个列出来哦。Islah membantu ibunya menuangkan air sirap ke dalam beberapa biji gelas yang dibawa oleh ibunya. Encik Zakaria memuji dan berterima kasih. Memuji 是称赞， berterima kasih 是感谢 kepada istrinya kerana menyediakan juadah yang istimewa untuk mereka sekeluarga. 我们除了列下来，我们也要写 Encik Zakaria 对于他的妻子呢的行动怎样呢？当然是要称赞和感恩感激哦。Baik, seterusnya selepas menjamu selera. 你每次会写这空一个字一样你每次写 selepas makan. 那么习惯性的把 makan 换成 menjamu selera. 享用食物。一定要习惯性的，你写好了 makan， 你就可以写 menjamu selera。除了写你写比较好的Islah dan keluarganya bermandi-manda di kawasan air terjun tersebut. Walaupun mereka gembira berekreasi, namun 这个你看，虽然他们很高兴的进行休闲活动， namun 但是 mereka tidak lupa menjaga keselamatan diri， 他们不忘了照顾自己的安全。Bak kata pepatah malang tidak berbau。 你看这一点写的，你都可以重复的用gunakan lagi untuk karangan yang lain sekiranya Anda menulis tentang perkelahan, perkemahan 这样子娱乐的活动，你记得一定要除了快乐之外，一定要照顾安全。Selain dapat kita bergembira, mesti menjaga keselamatan diri agar suka tidak bertukar duka。suka 是高兴的，不会变成让人很伤心的事哦。Bak kata pepatah malang tidak berbau。
Percutian tersebut bukan sahaja mengembirakan tetapi juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan。这一点就是我每次会跟你们讲的，一定要写你的感想、你的想法，tuliskan perasaan Anda, idea Anda, apa yang Anda rasa di bahagian penutupnya. Islah dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga mereka。你除了写 berekreasi， 之前我们看它的意思，我们知道说 berekreasi sama dengan beriadah， 你可以交换来写。Peringkat terakhir sudah diberikan dalam buku teks， 之前我们已经看。jadi apabila Anda menulis, kita akan dapat satu karangan penuh yang sebegini ya. Kita menulis 5 perenggan. Hari ini sebenarnya 6 perenggan termasuk perenggan yang terakhir tadi 6段哦。所以你可以看一下如何写法。ini dia contoh yang saya cadangkan kepada Anda ya. Terima kasih. Mohon siapkan penulisan dan buatlah ulang kaji. Bye bye.